A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Okey, kita mula dengan kitab Syarah Bulughul Maram, Kitabus Shalah. Kemudian baru kita masuk tadabbur surah Al-Mumtahanah. Okey, buku Kitabus Shalah kita dah sampai ke surat 9 ni. 9 kan? Hadis 141. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa lahu min hadisi Buraidah fil asri wasyamsu baydha'u naqiyyah wa min hadisin Abi Musa wasyamsu murtafi'atun. Maksudnya Muslim juga meriwayatkan, Muslim adalah seorang ulama hadis dan memiliki kitabnya, kitab hadis sahih yang terkenal yang namanya Sahih Muslim. Muslim juga meriwayatkan hadis daripada Buraidah tentang waktu salat asar dengan lafaz dan matahari putih cerah. Mana masuk waktu asar, matahari masih putih cerah. Serta hadis daripada Abu Musa dengan lafaz dan matahari mula naik. Okey, kita baca Fiqhul Hadis, muka surat 10. Hadis ini menjelaskan waktu salat fardu sehari semalam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia meliputi penjelasan mengenai tempoh sesuatu salat boleh dilaksanakan, iaitu waktu permulaan dan waktu akhirnya. Sesuatu salat fardu dianggap tidak sah jika dilakukan bukan dalam tempoh waktu yang ditetapkan. Firman Allah Ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus salah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya, maka dirikanlah salat sebagaimana biasa, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Okey, waktu salat zuhur bermula apabila matahari mula tergelincir ke arah barat dan berakhir apabila bayang-bayang sesuatu benda adalah sama dengan ketinggiannya selagi belum masuk waktu asar. Jadi waktu zuhur ni lebih kurang berapa jam? Waktu salat zuhur. Satu suku, dua suku, tiga suku. 3 jam lebih kan? Panjang tak waktu? Jadi ada orang berhujah, dia kata Allah bagi waktu panjang, jadi tak ada masalah kita solat lambat. Sebab Allah memang bagi pun, kan? Betul tak hujah tu? Betul ke tak betul? Betul. Jadi makcik selalu solat lambat lah. Betul ke? Solat awal waktu. Ditanya kepada Nabi, apakah amalan yang antara amalan yang afdal? Nabi jawab, solat di awal waktu. Tapi katalah kalau tak ada hadis tu, tak ada hadis afdal solat di awal waktu kan, kita nak solat awal ke, tengah ke, ataupun akhir? Awal. Kenapa nak solat awal? Apa dia? Takut mati? Tapi kita boleh jawab, aku mati dalam waktu. Tadi memang aku nak solat pun, tapi dah mati dulu. Apa dia?
Apa dia? Kalau Rasulullah tak suruh, kita solat lewat. Apa dia? Solat masih dalam waktu lah. Kalau dalam 4 jam tu 4 jam lah Ustaz. Dalam itu Nabi kata. Kalau kita diberi masa untuk makan kan, waktu makan tengah hari, waktu makan sarapan. Kan? Mula 7.30 sampai 9.30. Kita makan pukul berapa? Memanglah bangun pagi mesti lapar lah. Kan? Kita akan pilih makan awal waktu. Kenapa? Kalau makan kita pilih awal waktu. Walaupun diberi masa 2 jam, 3 jam. Tapi bila solat kita pilih kebiasaannya. Bukan kita lah, kita dah okey kan. Kebiasaannya orang ramai pilih melewatkan solat. Tapi kalau makan, dia pilih awal waktu. Kalau makan obat pun, doktor nasihatkan tepat pada waktu kan. Siapa doktor? Bukan Tuhan, doktor. Doktor pula, doktor India. Tapi dia ikut tak arahan tu? Ikut kan? Jadi kenapa bila arahan Allah? Allah kata setiap salat telah ditetapkan waktunya. Sebenarnya Allah bagi masa panjang tu sebab Allah tahu makhluk ni kadang-kadang terpaksa. Kan? Kadang-kadang ada hal yang segera. Jadi sebenarnya Allah bagi masa panjang tu untuk golongan tu. Kamu tak ada hal apa-apa, sepatutnya tak ada sebab nak lewatkan solat. Kan? Tak ada sebab. Satu, yang kedua, kamu ni hamba siapa? Hamba Allah. Allah yang cipta kamu, Allah bagi kamu sihat, Allah bagi kamu rezeki, Allah bagi segala nikmat. Sepatut kamu apa dia? Saya nak tanya, bila orang selalu bagi barang pada kita, selalu bantu kita, kita sayang tak pada dia? Sayang kan? Bila sayang, dia bagi tahu pada kita, boleh tak jumpa saya antara pukul 1 hingga pukul 3. Setelah dia banyak bantu kita dan kita pun sayang, kita pilih nak jumpa pukul berapa? Awal kan? Itu baru orang. Ini Tuhan yang cipta, yang kasih nyawa. Kenapa kita pilih nak jumpa dia lewat? Pelik tak? Sebab apa tu? Sebab apa? Semua ada pengalaman kan? Biasa solat lambat kan? Semua ada pengalaman ni masa-masa muda dulu. Boleh tak? Sebab apa? Tak, sebab apa? Biasa kita pilih lewat. Apa dia? Cinta dunia. Jawapannya senang je. Sebab kita tak kenal dan tak cinta Tuhan je. Itu je. Ada pun orang yang selalu bantu kita, kita kenal tak dia? Dan kita rasa tak nikmat yang dia bagi pada kita? Bila kita kenal, kita cinta. Bila kita cinta, apa saja halangan kita ketepikan. Sebab apa? Sebab sayang, kita ambil pilih untuk jumpa awal. Tapi Tuhan ni kita tak rasa dia cipta kita, dia jaga kesihatan kita kan. Yang kita rasa kita sendiri menjaga kita. Betul tak? Aku kerja pagi sampai petang, aku yang penat, aku yang dapat duit kan. Bukan Allah yang bagi, kita tak rasa. Akhirnya tidak ada rasa cinta. Sebab itulah kalau kita baca Al-Fatihah kan, sebenarnya Allah bagi isyarat. Syarat rukun untuk beribadat kepada Allah. Ayat pertama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha. Allah beritahu dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Allah sangat sayang pada kamu, kan? Kemudian Allah kata Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya layak untuk Allah sebab dia Rabbil alamin. Dia apa makna Rabbil alamin? Bukan setakat dia mencipta kita, memiliki kita, tapi dia memiliki segala-gala. Dia mencipta segala-gala. Kita pergi tempat kerja tu pun milik Allah. Kita bekerja dengan syarikat tu hasilnya daripada Allah. Semuanya dia punya, Rabbul Alamin. Jadi sepatutnya ayat pertama dan kedua dalam surah Fatihah, ulama kata apa? Itu rukun beribadat pada Allah, iaitu mesti cinta pada Allah. Kenapa aku tak boleh cinta pada Tuhan Rabbul Alamin? Kan? Kenapa aku tak boleh cinta Ar-Rahmanur Rahim? Rukun pertama. Kemudian Allah ulang balik Ar-Rahmanur Rahim kan? Ayat ketiga kan? Itu menunjukkan apa? Allah nak, sebab dia tu Rabbul Alamin, memiliki segala-gala dan dia pula penyayang. Apa sepatut kita buat? Kena mengharap kasih sayang Allah. Kasih sayang manusia kita mengharap tak? Mengharap tak? Kasih sayang suami, mengharap tak?
Masa muda dulu. Masa tua dah kurang sikit kan. Abang balik lambat pun okey kan. Kalau balik esok pun tak ada masalah kan. Tapi masa muda mengharap tak kasih sayang. Ya. Kalau manusia, suami kita yang tak bagi apa-apa pun, melainkan semua daripada Allah, kita mengharap kasih sayang dia. Anak kita pun kita mengharap kasih sayang dia. Maka mana mungkin kita tak mengharap Allah yang Rabbul Alamin dan Ar-Rahmanur Rahim. Dua, rukun beribadat. Satu, mesti cinta pada Allah. Yang kedua, mesti raja, mengharap Rahman, rahmat Allah. Yang ketiga, Malik Yaumiddin. Rukun ketiga pada. Apa cerita? Allah sebut dia Rabbul Alamin, menunjukkan hebat kan? Kemudian dia cerita dia Ar-Rahmanur Rahim, dia penyayang. Tiba-tiba cerita hari akhirat, Malik Yaumiddin. Apa maksud tu? Walaupun aku hebat, walaupun aku penyayang, jangan kamu main-main. Jangan kamu lawan aku. Sebab apa? Bila di akhirat besok, aku satu je yang berkuasa. Kat dunia kamu boleh cari bapa, cari suami, cari polis, cari kerajaan, cari peguam bila ada masalah. Tapi bila di akhirat, Malik Yaumiddin. Jadi rukun ketiga ni apa ni? Takut. Ini rukun ibadat ni yang ada dalam surah Fatihah. Lepas tu barulah iyyaka barulah ya Allah, sebab ada tiga ni aku cinta pada engkau, aku harap rahmat engkau dan aku takut pada hari pembalasan. Karena itulah aku betul-betul hanya menyembah engkau. Barulah ibadat kita rasa lazat. Barulah kita rasa bersalah bila melewatkan solat. Ini melewatkan solat senyum je. Senyum je. Sekejap ni waktu nak habis dah nak asar. Saya nak solat asar sekejap. Relax je. Sebab kita tak kenal, tak rasa cinta kepada Allah. Betul kan? Betul Pakcik? Lepas ni jangan melewatkan solat lagi. Okey. Bermula waktu asar adalah setelah berakhirnya waktu zuhur. Kita semua tahu ni. Bukan, ini yang kita belajar ni bukan besar. Yang besar apa dia? Setakat mana kita berusaha untuk solat di awal waktu. Waktu solat kita dah tahu. Tapi setakat mana kesungguhan kita untuk jumpa Tuhan awal waktu. Bermula waktu solat asar adalah setelah berakhirnya waktu zuhur hingga waktu ikhtiar. Iaitu waktu ikhtiar, waktu pilihan. Iaitu selagi matahari berwarna putih bersih. Apabila matahari sudah menguning, yang menandakan matahari mula terbenam, maka waktu asar telah tamat. Ulama berselisih pendapat mengenai waktu akhir solat asar. Menurut Imam Syafi'i, akhir waktu asar adalah apabila bayang-bayang sesuatu menjadi 2 kali ganda daripada panjang asalnya. Jadi waktu asar, akhir waktu asar apa dia? Bayang kita dah, kalau kita tinggi 10 inci, bayang tu jadi, pernah tak ukur tu masa nak solat asar? Tak pernah ukur bayang? Ya. Tak payah ukur lah, buang masa, tengok jam je. Menjadi 2 kali ganda daripada panjang asalnya. Ia adalah bagi orang yang tidak ada keuzuran dan darurah. Bila ada keuzuran, okey, boleh dilewatkan, tak ada masalah kan. Bagi orang yang ada keuzuran darurah, waktu akhir solat asar adalah ketika matahari terbenam. Tak ada masalah dia nak lewatkan dekat-dekat waktu maghrib. Mungkin orang tu sakit kan, dia nak ambil wuduk berkali-kali rasa susah. Dia pun ambil wuduk dekat solat maghrib, dia solat asar, habis solat asar, bagi salam, terus sambung solat maghrib. Kepada siapa tu? Tapi kalau kita buat juga, sakit pun tak, kita 2 kali 5 dengan orang ada penyakit tu. Okey, Sufyan As-Sawri, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan dan Ahmad ibn Hanbal pula berkata, waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Selain itu, waktu maghrib pula adalah daripada terbenamnya matahari sehingga hilang cahaya merah ataupun syafaq di kaki langit. Warna tersebut merupakan sisa cahaya matahari sebelum ia tenggelam. Warna tersebut maka apabila syafaq, iaitu warna merah, hilang, maka masuklah waktu Isya. Ulama juga berselisih pendapat mengenai waktu akhir salat Isya. Ulama beza pendapat.
Pendapat ini ialah pendapat ada mengatakan waktu berakhirnya hingga pertengah malam. Jadi pendapat pertama, akhir waktu Isya bila? Tengah malam, bukan masuk subuh. Ini pendapat siapa ni? Pendapat ini ialah pendapat As-Sawri, Ibnu Mubarak dan Ishaq. Semua ni ulama'. Menurut pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid. Qaul Jadid mana pendapat barulah. Imam Syafi'i ada dua pendapat. Satu Qaul Qadim, pendapat yang lama. Masa dia di Iraq. Lepas tu di akhir kehidupan dia pindah ke Mesir. Bila di Mesir dia jumpa ulama', dia jumpa hadis pula yang sahih, maka dia tukar pendapat dia. Pendapat yang baru tu dia panggil Qaul Jadid. Pendapat yang baru. Jadi tak salah kita tukar pendapat kalau kita tukar kepada pendapat yang lebih sahih. Tak salah. Yang salah apa dia? Tak tukar pendapat walaupun pendapat dia lemah dan ada pendapat yang lagi sahih. Itu yang salah. Saya istiqamah dengan pendapat saya walaupun hadis palsu. Itu salah. Jumhur ulama termasuk 4 mazhab dan para pengikutnya berpendapat waktu tunai bagi solat Isyak adalah sehingga terbitnya fajar yang kedua. Jadi mazhab Syafi'i kita, akhir solat Isyak ialah bila masuk waktu subuh. Nak ambil pendapat tu silakan. Tapi jangan melewatkan solat. Jangan melewatkan solat. Termasuklah solat Isyak. Waktu solat Isyak yang terbaik adalah dilewatkan jika tidak memberatkan seseorang itu dan merupakan waktu pilihan yang dimaksudkan dalam hadis ini. Lewat tu bukan lewat sampai tengah malam. Mungkin pukul 10 kan. Tapi nanti kita akan jumpa hadis. Nabi melewatkan. Kadang-kadang Nabi solat Isyak awal, kadang-kadang Nabi solat lambat. Tapi sebab apa Nabi awal dan sebab apa Nabi lewat? Awal sebab semua sahabat dah berkumpul, maka Nabi pun solat awal. Tapi bila Nabi keluar, sahabat belum ramai lagi. Nabi tunggu sahabat ramai sampai lewat sikit baru Nabi solat. Jadi sebab Nabi lewat sebab apa? Bukan sebab nak tidur, tapi sebab nak kumpul jemaah sahabat supaya lebih ramai kan. Dan yang kedua, Nabi lewat pun Nabi tetap solat berjemaah, bukan solat seorang-seorang. Waktu solat subuh pula bermula daripada terbit fajar yang kedua sehingga terbit matahari. Jadi bila terbit matahari habis. Tapi kalau kita bangun pukul 8 dah terbit tak matahari? Dah habis tak solat waktu solat subuh? Tapi kita solat tak? Solat kan? Niat apa? Niat apa? Niat qada ke niat solat subuh? Tak payah niat qada sebab kita bukan sengaja. Kita ditakdirkan bangun lewat. Tapi kalau setiap hari sengaja. Sebaik-baiknya salat fajar dilaksanakan pada penghujung malam. Penghujung malam tu bila masuk waktulah. Iaitu waktu antara munculnya kegelapan malam dan cahaya pagi. Waktu ini merupakan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam. Oleh itu setiap Muslim wajib menjaga waktu ini dan jangan sesekali melewatkan ataupun menangguhkan solat atau lalai dalam melaksanakannya. Sebab itulah bila kita niat solat kan, sebenarnya tidak perlu kita sebut solat apa. Sebab bila masuk waktu zuhur, automatik kita akan solat. Ada tak orang waktu subuh dia niat solat maghrib? Allah bukan nak tengok kita solat apa. Sebab Allah yang tetapkan. Kalau terbit fajar, Allah dah tetapkan. Itu namanya solat fajar. Dan solat fajar 2. Yang Allah nak tengok apa dia? Bukan kita sebut solat apa. Bukan berapa rakaat. Yang Allah nak tengok apa dia? Yang Allah nak tengok setakat mana kita solat tu betul-betul kerana Allah. Sebab itulah yang masuk neraka sebab tak sebut solat apa, 2 rakaat ke ataupun sebab apa? Sebab tak ikhlas, sebab riak kan. Wa wailul lil allazi yurauna. Celakalah orang yang solat. Sebab apa? Bukan sebab dia tak tahu dia solat apa, tapi sebab dia yurauna, riak, tak ikhlas.
Jadi ramai orang dia solat, sebut niat solat semua waktunya cukup lengkap, tapi solat asar pukul 6.30. Ikhlas ke tak? Tak ikhlas. Dia tak ada cinta kepada Allah. Okey? Pengajaran hadis. Antara pengajaran yang dapat diperoleh daripada hadis di atas ialah, satu, waktu solat zuhur adalah, okey, kita tak payah baca lah, kita dah faham kan. Kita pergi hadis seterusnya. Hadis 142. Wa an Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah SAW yusalli al-asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah wasyamsu hayyatun wa kana yastahibbu an yuakhkhira min al-isya'i wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa kana yaqra'u bis-sittina ila al-mi'ah. Maksudnya daripada Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW pernah menunaikan solat asar. Kemudian salah seorang daripada kami pulang ke rumah lepas solat asar tu di pinggir kota Madinah sedangkan matahari masih terang bercahaya. Makna apa tu? Sahabat solat asar dengan Nabi, lepas solat asar dia balik, matahari masih cerah. Apa maksud dia? Solat awal waktu, ya, solat waktu. Sebab ada orang solat asar keadaan dah nak gelap kan, makna solat lewat. Kemudian di sini juga sahabat yang solat berjemaah dia datang daripada mana ni? Pinggir kota Madinah. Apa maksud dia? Pengajarannya apa? Sahabat ni dia tak kira jauh ataupun dekat. Sebab apa? Sebab cinta. Bahkan ada Bani Salamah, diceritakan dalam hadis sahih, dia nak pindah rumah dekat dengan Masjid Nabawi. Bila Nabi tahu, Nabi tanya, kenapa kamu nak pindah dekat dengan masjid? Dia kata, sebab kami nak istiqamah salat berjemaah. Kalau dekat lagi mudah kan? Nabi kata, setiap satu langkah dipadam satu dosa kamu, diampun satu dipadam satu dosa, diangkat satu darjah. Jadi lagi jauh kamu rumah daripada masjid, lagi banyak dosa diampun, lagi tinggi. Kenapa kamu nak pindah dekat? Tengok, Nabi bukan kesian rumah dia jauh, tapi Nabi kesian dia tak dapat diampunkan dosa lagi banyak dan tak ditinggikan darjahnya. Beza tak cara kita berfikir? Kita nak rumah dekat ke rumah jauh? Masjid? Nak dekat sebab apa? Sebab kita darjah dah tinggi kan. Ada seorang sahabat, dia berjalan dengan seorang sahabat, disebut dalam hadis yang sahih juga. Dia berjalan slow je. Sahabat seorang lagi berjalan cepat. Dia pun tanya kepada yang berjalan lambat, kenapa kamu jalan lambat? Sebab dia kata setiap satu langkah diampun satu dosa dan diangkat satu. Jadi kalau aku melambatkan perjalanan, lagi banyak langkah. Tengok, cerdik matematik tak? Boleh faham tak? Cara sahabat berfikir tu. Rasa sahabat ni kalau ambil matematik fail. Tapi kalau bab kira pahala, nombor satu. Dia boleh, yalah kalau 5 kali sehari berjalan kan, 100 langkah, 1 waktu, 5 waktu 1 hari, sebulan, setahun berapa? Sebab tu saya ada dengar video Tok Guru Ni Aziz kan. Bagus. Tok Guru Ni Aziz ni, kenal kan? Allah yarham. Dia suka buat contoh supaya kita lebih nampakkan. Dia kata kat dunia ni yang paling penting duit kan. Dan ada duit macam gelap masa depan. Tapi bila di akhirat, duit bertukar kepada apa? Pahala. Sekarang kita semua perlukan duit. RM kan? US dollar ke? Tapi bila mati je, semua yang kita perlukan, duit ke, RM ke, ropi ke, emas ke, semua tak berguna. Yang berguna ialah pahala. Masa tu duit dalam kubur dan di akhirat ialah pahala. Cuba bayangkan kalau orang tak ada pahala masuk kubur. Cuba bayangkan. Nak bayar apa? Kan? Sebab itulah jangan kedekut nak buat kebaikan. Walaupun Nabi kata, ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Takutlah api neraka walaupun kamu sedekah hanya sepotong kurma. Kan?
Jangan kedekut nak pergi masjid. Jangan kedekut nak berjalan kaki. Dan jangan nak parking kereta dekat-dekat pintu masjid. Kadang-kadang belak orang pula, dapat dosa pula. Ada tak perangai macam tu kan? Ada. Orang pergi masjid dapat pahala, dia dapat dosa. Okey. Jadi sahabat ni berjalan daripada hujung kota pergi masjid Nabi. Agak-agak dia pergi dengan apa ni? Jalan kaki. Subhanallah. Sedangkan matahari masih terang bercahaya, baginda SAW amat menggalakkan melewatkan solat Isya. Nabi galakkan lewat solat Isya, tapi bukan sampai tengah malam. Nanti kita akan jumpa hadis sebab apa Nabi lewatkan. Dan baginda tidak menyukai tidur sebelum solat. Nabi tak suka tidur sebelum solat Isya. Dia makcik-makcik ni suka tak tidur sebelum solat Isya? Oh, makcik tak suka. Tapi masa muda suka tak? Oh, tak juga. Tapi ramai tak orang bila penat dia solat maghrib terus tidur. Lepas tu kononnya buat alasan, syaitan bisikkan supaya boleh solat Isya dengan sekali tahajud. Kena tipu tak? Tipu. Kadang-kadang kalau dia solat, dia bangun pukul 2 pagi, kalau ikut mazhab waktu Isya habis tengah malam, makna dia solat Isya di luar waktu. Kan? Jadi bukan sunnah Nabi tidur sebelum solat Isya. Serta berbicara sesudahnya. Sunnah Nabi juga bila solat Isya, lepas solat Isya tak ada perbualan, tak ada bersembang, tak ada apa dah. Itulah biasa zaman Nabi, kalau kita baca sirah, rumah Nabi dan semua para sahabat lepas solat Isya semua gelap. Semua gelap. Kalau nampak rumah cerah tu pelik. Kenapa semua gelap? Kenapa dia tidur awal? Dia ready untuk bangun tahajud. Sebab antara sebab susah nak bangun tahajud sebab tidur lambat. Okey? Rumah kita cerah sampai pukul berapa? Sampai pagi. Ni mana tak tidur lain tahajud sepanjang malam. Okey, kemudian baginda selesai daripada solat sunat subuh, solat subuh ketika seseorang sudah mengenali siapa. Maksudnya Nabi habis solat subuh, Nabi dah kenal siapa di belakang dia, sebelah dia. Menunjukkan apa? Dah cerah lah. Tapi solat subuh Nabi awal, cuma bila selesai dah cerah. Sebab apa? Sebabnya baginda membaca 60 hingga 100 ayat. Ada pendapat kata setiap rakaat. Setiap rakaat solat subuh Nabi baca antara 60 ayat hingga 100 ayat. Kalau 2 rakaat 200 ataupun 100 kan, 120. Jadi sebab tu Nabi mula awal tapi sudah cerah. Sebab bacaan Nabi panjang. Okey. Kita berapa ayat solat subuh? Berapa ayat? 50. 5 je. Itu sejak bila tu 5 ayat tu? Daripada kecil sampai sekarang. Okey. Hadis muttafaqun alaih. Kita berhenti setakat tu.